Kita sekarang berada di awal-awal Ramadan, yang mana beberapa hari yang awal kita berpuasa, dan Ramadan yang datang pada kita hari ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kerana perkara ni adalah tak didapati oleh ramai orang. Ramai orang yang kita kenal, kenalan kita atau adik-beradik kita yang meninggal dunia sebelum daripada Ramadan. Ada yang seminggu, ada yang beberapa hari sebelum tiba Ramadan dia meninggal dunia. Ada orang yang dia teringin nak mai macam kita hari ni, tetapi dia berada dalam kesihatan yang tak mengizinkan. Ada di hospital, sakit dan sebagainya. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu di dalam bulan Ramadan ni. Kita syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Ramadan yang datang saban tahun ni dia membawa bersama dengan beberapa peluang-peluang keemasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Antara yang paling besar tu adalah peluang untuk menghapuskan dosa kita dan peluang untuk mustajabkan doa-doa kita. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, di dalam bulan Ramadan ni ada beberapa lokasi dan beberapa tempat yang kita kena ambil berat sikit berkaitan dengan tempat-tempat yang mustajab doa dan tempat-tempat yang penting. Antara tempat penting yang pertama untuk berdoa adalah waktu kita bangun daripada qiyam. Masa kita bangun sahur tu, itu adalah beberapa waktu-waktu yang sangat baik untuk kita ni doa pada Allah. Kerana baginda Nabi SAW apabila ditanya ayyud doa yusma', doa mana yang didengari oleh Allah SWT, maknanya tahap mustajab dia tu sangat tinggi. Dua lokasi. Yang pertama adalah fi duburi salawatil maktubati, doa selepas daripada sembahyang fardu setiap kali lepas sembahyang. Dan yang kedua adalah doa doa fi jawfil lail, doa di tengah-tengah malam, pertengahan malam lah. Bila kita bangun untuk sahur di waktu pagi, maknanya kita ada satu saat mustajab doa yang mana Nabi SAW pesan pada kita, itu adalah di tengah-tengah malam. Di tengah-tengah malam. Malam ni bila? Azan maghrib sampai ke azan subuh. Sepanjang-panjang tu dikira sebagai malam. Sebab tu kalaulah tuan-tuan niat puasa, bila kita kena mula niat puasa sejurus waktu malam tu kita boleh niat. Cuma malam tu bila? Malam bermula daripada azan maghrib.
Jadi kalau tuan-tuan selepas buka puasa, tengah makan tu, terus kita niat puasa, nawaitu saum Ramadan, ingat di hati kita nak puasa esok, maka sah puasa kita. Kerana puasa tu niat dia waktu malam. Lepas maghrib boleh, sebelum isyak boleh, lepas isyak boleh, sebelum tarawih boleh, ataupun doa ketika sebelum subuh pun boleh juga. Kerana doa waktu tu adalah doa, kerana niat ketika tu adalah niat yang valid lah, sebab dia malam. Jadi malam kita ada dekat kita tu, kita gunakan saat kita tu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, antara amalan yang sangat baik yang boleh dilakukan ketika waktu sahur ini adalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana istighfar di waktu pagi ataupun istighfar di waktu sahur ini ada nilai yang sangat besar. Ada orang dia tak lalu nak makan pagi-pagi, dia tak bangun sahur. Dia kata, saya tak lalu ustaz, saya nak makan nasi, tak pernah-pernah makan nasi 4:30 pagi. Kalau lapar makan biskut je, saya tak lalu makan. Kita kata sahur ni bukan pentingnya bukan makanan. Maknanya kalau hang nak makan nasi boleh makan, tak makan nasi pun tak apa. Biskut boleh, makan kurma satu boleh, minum yogurt boleh, nak makan buah boleh, makan roti ke apa pun boleh makan. Kerana waktu sahur tu adalah waktu yang baik. Dan apa sahaja dimakan, sebab kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jangan kamu tinggal sahur tu, kerana di dalam sahur tu ada keberkatan. Berkat maksud dia apa? Apa sahaja yang dimakan ketika itu akan memberi keberkatan. Sebab sahur ni adalah satu benda yang nak membezakan puasa kita dengan puasa orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni ramai orang yang berpuasa lah. Puasa cara mereka. Ada orang puasa tak cakap. Jenis puasa dia diam satu hari sampai malam. Tu puasa dia. Ada orang puasa yang dia punya geng, jenis puasa dia minum susu saja. Susu dia minum, makan tak boleh. Bagi dia itu puasa. Ada orang puasa jenis minum saja tak makan. Dia macam jenis puasa. Yahudi puasa cara depa, Kristian puasa cara depa. Tapi tak ada satu pun dalam banyak-banyak agama tu, ajaran ni, puasa yang didahului dengan sahur. Bila puasa didahului dengan sahur, dia menepati ciri-ciri ajaran sunnah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan tak lalu makan nasi, bangun juga di waktu tu. Kerana fokus kita bukan hanya pada makanan. Fokus kita adalah waktu tu. Waktu sahur tu adalah waktu yang sangat baik dan bagus, kerana waktu dekat-dekat subuh. Bahkan Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan surah Yusuf yang dibaca oleh Tok Imam kita tadi tu, dia kata antara ciri-ciri mimpi yang benar adalah apabila kamu boleh mengingati mimpi tu dalam tempoh yang lama. Kita mimpi tu dah 5 tahun dulu, tapi kita rasa macam segar dalam ingatan yang teringat-ingat mimpi tu. Kerana apa? Kerana mimpi tu benar, kita boleh ingat lama. Kalau tuan-tuan pernah dengar dulu-dulu arwah Tok Guru Harundin, dia pernah mimpi Nabi SAW. Tapi mimpi tu bila?
Lama dulu lah. Mungkin masa dia cerita tu dah 10 tahun, dah 15 tahun. Dia cerita dalam mimpi dia ada dekat satu lokasi. Ramai orang berpusu-pusu masuk ke dalam satu masjid. Ramai orang masuk. Dia tanya kat mereka tu, hampa ramai-ramai ni nak pergi mana? Dia kata, hang tak tahu ke Nabi Muhammad ada kat dalam masjid tu? Jom kita pergi tengok. Dia kata, betul ke Nabi? Betul. Dia kata, aku pun segera masuk dalam masjid tu. Ramai. Masa dah berebut-rebut nak masuk dalam masjid tu, tiba orang mula keluar pula. Orang mula melimpah keluar. Dia pun tergerak belakang sikit. Dia kata apa? Tepi. Nabi nak keluar lah daripada masjid. Semua orang nak iring Nabi pula. Dia kata dalam duk berebut tu, dia pergi dapat duduk betul-betul tepi pintu. Masa Nabi nak keluar tu, dia tepi pintu. Dia pun kata, Nabi mai dah. Dia kata, aku tengok 2 pasang kasut Nabi ada kat situ. Aku ambil kasut Nabi, aku letak di situ. Dan kemudian aku lihat kaki Nabi SAW di situ. Maksudnya nak pakai kasut dia lah. Aku dan tengok kaki Nabi, dan aku tengok kasut Nabi SAW. Tapi aku tak dan nak dongok tengok muka. Aku dah terjaga daripada mimpi. Dalam ceramah dia tu, dia menangis lah. Dia kata, amalan aku ni tak cukup lagi ni. Aku ada level aku sekarang ni baru budan untuk tengok kasut Nabi je. Aku tak dan nak dengan kaki Nabi je. Muka lah Nabi tu, level aku tak layak lagi. Aku kena buat amal soleh banyak, kena istighfar banyak, kena selawat banyak, mungkin boleh dapat. Level Tok Guru Harudin baru boleh tengok kasut Nabi. Kita tak tahu level apa. Tak kasut lah, jauh lagi yang kita ni. Tok Guru Harudin tu hebat dah, dia tu. Maka dia boleh ingat mimpi tu lama. Mimpi tu ciri-ciri mimpi yang benar. Mimpi kedua yang benar itu ialah, tuan-tuan, bila terjaga daripada mimpi, waktu kita terjaga tu waktu sahur 5.30, 5.45, 6.10. Waktu dekat-dekat dengan subuh tu adalah waktu yang sangat baik untuk kita ni buat apa? Untuk kita waktu yang sangat baik. Bila kita mimpi tu, ciri-ciri mimpi betul lah. Ustaz, saya mimpi Nabi, tengok dulu. Tengok dulu. Ada orang kata saya, Ustaz, saya sehari-hari saya selawat Nabi, tapi saya tak pernah mimpi Nabi. Macam mana saya nak mimpi Nabi? Saya kata kat dia, Isyak, sembahyang Isyak, lepas tu apa hang buat lepas sembahyang Isyak tu? Dia tanya saya balik, kena sembahyang Isyak, dia tanya. Maksudnya dia Isyak pun tak sembahyang. Nabi mana kat amai kat hang Isyak tak sembahyang, YB pun tak main lah mimpi hang. Nak mimpi Nabi tu, biarlah ibadat hak fardu tu bagi kemas dulu. Hak sunat tambah lagi lah. Ni dengan tidur pakai seluar kecil saja. Apa tak pakai ke tu? Nabi tak layan ke tu? Jadi waktu sahur ni waktu baik dan bagus ni. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Dan orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sadiqin, orang yang benar, dan orang yang qanitin, orang yang taat pada semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wal munfiqin, dan orang yang selalu menginfakkan duitnya, infak fi sabilillah. Dan terakhir siapa dia? Mustaghfirin bil ashar, orang yang akan istighfar, melazimi istighfar waktu dekat-dekat dengan subuh tadi tu, waktu sahur lah. Maknanya istighfar waktu sebelum subuh ni bukan satu amalan. Istighfar waktu subuh ni bukan satu amalan yang calang-calang. Amalan yang dapat satu pengiktirafan oleh Allah Ta'ala tentang 5 manusia yang hebat.
Yang pertama, orang yang sabar. Yang kedua, orang yang benar. Yang ketiga, orang yang taat. Yang keempat, orang yang rajin derma, infak fisabilillah. Orang kelima, orang yang istighfar waktu subuh. Maka istighfar waktu subuh ni termasuk dalam amalan yang sangat baik dan bagus. Jadi bila kita bangun waktu subuh ni tuan-tuan, jangan kita buang masa dalam sesuatu benda yang tidak berfaedah. Seperti macam lagi lah, layan telefon dan sebagainya, sehingga kita terlepas waktu-waktu emas untuk kita ni berdoa pada Allah, untuk istighfar dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan bangun tahajud, bangun pagi nak sahur, apa yang kita buat? Carilah sejadah untuk kita semayang 2 rakaat yang ringkas. Tahajud, saya panggil tahajud baby. Tahajud baby itu macam mana Ustaz? Usalli sunnatat tahajud baby, kan? Tu mental doa tu. Tahajud baby ni maksudnya dia semayang tahajud, dia ringkas. Lepas Fatihah dia tak baca surah panjang-panjang, pendek-pendek je. 10 surah lah ke, duha saja ke, baca surah yang kecil-kecil pendek-pendek ke tu ya. Seringkaskan semayang dia. Sebab dia nak sahur pula tu, maka pendek-pendek dia. Kuliah qul huwallah pendek-pendek ke tu ya. Ustaz, memang saya 2 tu ya saya selalu baca. Qul huwallah. Dia ni tak kira tahajud baby apa, maghrib baby, saya isyak baby, semua saya semayang 5 waktu, memang saya baca tu je. Tahu dah hang ni mamalah 112 surah lagi siapa nak baca. Dia 2 je dia surah dia baca. Lepas semayang tahajud tu kita makan lah, sahur. Lepas kita sahur tadi tu, maka ada kat kita lagi mungkin 10 minit, 5 minit, 7 minit, 12 minit. Jadi apa aktiviti berfaedah yang kita boleh isi 12 minit tu? Pertama, kita istighfar dengan Allah Ta'ala. Pegang tasbih ke, tak pegang tasbih ke, duduk atas cushion, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istighfar dengan Allah banyak mana Ustaz? Sampai azan subuh. Sebab apa saya kena istighfar? Kerana istighfar ni dia adalah amalan salafus salih. Kata Allah Ta'ala, وَبِالْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Antara amalan sahabat adalah mereka waktu hampir-hampir waktu subuh, yakni waktu sahur, mereka akan istighfar dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, mungkin ada di kalangan kita yang kerja di Kulim, kerja di Sungai Petani, kerja di Bertam, dari Pulau-Pulau Pinang, pukul berapa nak kena bertolak, atas motor, atas kereta. Jangan biar masa kita berlalu sahaja, istighfar dengan Allah Ta'ala. Sambil bawa kereta, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Kerana ini juga amalan yang diajar oleh Nabi SAW, supaya kita banyakkan dalam apa? Dalam bulan puasa ni. Apa dia? Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Zikir ni Nabi pesan dekat kita. Perbanyakkan kamu mengucap syahadah, istighfar, dan banyak minta dalam bulan puasa ni, minta syurga dan minta lindung daripada api neraka. Di 4 zikir ni tuan-tuan kalau boleh jangan tinggal. Dalam 4 ni ada istighfar, tu yang special tu. Maka tuan-tuan, saya habaq lagi sekali benda yang penting, jangan tinggalkan istighfar waktu dekat-dekat dengan subuh, kerana itu adalah amalan yang baik. Dalam sebuah hadis kursi, Nabi SAW menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, inni la ahammu bi ahli al-ardi azaba fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirin bil ashari saraftu anhum azabi. Aku ni, kata Allah, marah sangat dengan penduduk muka bumi ni. Hampir-hampir aku nak turun azab pada mereka.
Yalah, kerja buat seharian kita. Ada yang tak puasa. Boleh tuan-tuan tengok berita di salah satu negeri di Semenanjung kena angkut dengan van jenazah. Mayat hidup orang panggil. Sebab tu saya teringat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya dia kata, kalau hang jumpa orang yang dia tak mau sangat dengan agama ni, aurat tak mau, semayang tak mau, puasa tak mau, berlawanan dengan agama semua cakap, hampir kat tepi dia, hang takbir 4 kali kat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan tanya kat kita, sebab apa hang takbir 4 kali kat aku? Maka Imam Ghazali suruh kita jawab, kerana hati kamu telah mati dah. Aku semayang jenazah kat hang tadi. Try kita buat kat member kita kan. Tepi kat tepi dia takbir gitu. Takbir tepi aku. Aku semayang jenazah kat hang. Lepas tu kita akan jadi jenazah. Dia mesti baranya. Dia tak yang cakap elok-elok sikit. Yalah. Semua benda agama tak mau, apa tak mau. Dulu saya pernah jumpa brother seorang tu isap okok atas motor di traffic light bulan puasa. Dia rasa macam, saya tak tahu dia nak tunjuk gangster tu dengan siapa. Tengok, wahai Allah, tengok aku boleh isap okok, tak ada siapa boleh buat apa kat aku. Hanya cerita kaum Ad, kaum Samud apa semua, tengok aku tak kena apa pun. Maksudnya hang gangster dengan siapa? Nak tunjuk kat Allah kata hang gangster sangat. Tak payahlah, simpan lah. Allah bagi demam pun sakit lah. Tak payah demam lah. Pegawai penjara tibai pungkok pun panggil mok. Pegawai penjara tibai pungkok dia 4 kali sebatan. Muka gangster, sini ada gambar naga, belakang ada gambar harimau bintang, belah kanan sini ada tatu Arnab. Gangster. Kena tibai dalam penjara panggil mok. Kebak mak panggil gitu. Baru pegawai tibai. Tubuh kayu biasa ya. Tu malaikat tibai esok di akhirat esok. Nak panggil mak siapa? Makwa hang. Makwa pun tak tahu pergi mana dah. Puasa lah. Tak payah buat teruk lah. Unta tak minum air 3, 4, 5, 6 hari. Seminggu muka senyum relax ya. Tuan-tuan pergi unta kan? Pergi unta tak? Pergi umrah kan? Tengok ada ladang unta. Dia tangkap gambar selfie dengan unta, hantar main kat grup WhatsApp kat taman dia. Dia kata baru sampai di ladang unta, kawan dia WhatsApp balik dalam grup, dia bertanya hak mana satu unta dia kata. Hak kanan ke hak kiri? Sebab sama senyum. Hak unta pun senyum nampak gigi, hak dia pun senyum nampak gigi. Sebab apa? Dua-dua seronok sangat. Unta tak sedih pun. Ikan haruan tak minum air sejam, 2 jam, 3 jam, keluar pada bekas kita simpan dia tu. 6 jam dia relax gitu ya. Muka senyum kita ambil dia bawa balik tu. Dia jalan balik elok kan. Ikan keli tak ada layak. Kita nak puasa bukan teruk pun. Dan orang-orang yang bersubahat dengan meniaga, Allah tak bagi keberkatan dalam perniagaan dia. Siapa yang menolong ke arah maksiat, maka dia sama buat dosa tu juga. Walaupun tak makan, tapi hang sediakan makanan untuk orang berpuasa. Pangai tuan-tuan. Dulu Jabatan Agama buat serbuan di satu kedai di Semenanjung ni lah. Masa pi di kedai tu tuan-tuan, kedai tu memang dia depan nampak macam tak buka. Dia ada password dia tu, kod rahsia. Dia pergi situ dia ada sebut apa-apa, sekali dia buka pintu masuk. Dan dalam tu semua dok ada tahu apa? Geng haprak ni. Hak jenis tak puasa, hak berumur ada, hak muda-muda ada, hak bujang ada, kahwin anak 2 ada, hak bungkus alasan isteri haid daripada hari pertama sampai 30 hari isteri dia haid. Mampu isteri dia kena ganti puasa. Semua murung ya. Tak ada haid apa pun. Dia malas puasa. Jabatan Agama dapat report tentang kawasan tu. Dia pergi satu van. Turun daripada van, nampak Jabatan Agama ni. Tokek kedai nampak lu. Jabatan Agama main belah. Cerah kedai tu. Tak dan nak makan. Kawan tu Milo ais baru beli, terajar Milo ais mau. Cari mampu naik van jenazah. Malu 8 tahun.
Anak, mak mentua, kakak ipar, abang ipar, semua duk ada. Semua orang belah. Ada seorang je tak belah. Seorang je dia duduk makan. Sebab tak tahu dia makan, relax je. Orang semua belah. Jabatan agama masuk. Keliling dia 7 orang. Dia pun tengok dia duduk makan. Dia tengok dia apa? Dia makan, dia tak tahu. Dia kata dia, hang tak malu ke? Dah tak malu ke Allah? Orang-orang malulah. Kami ni pegawai nak tangkap hang ni, nak bagi jenazah ke apa, pergi malu hang. Dia tengok tahu dia kata apa? Tengok orang dia buat gitu. Baik. Dah tak puasa. Biadab pula, wajib pula. Depa duk katalah kat dia, hang ni apa ni apa? Dalam duk apa-apa tu pegawai dia main. Pegawai dia kata, hang duk khumun apa ni? Hang duk makan nasi je. Dia kata, tak tuan, tengok dia ni. Kami duk abang dia ni, dia duk buat jual pula. Pegawai dia kata, hang ni apa? Tak nampak staff aku semua duk marah hang ni. Hang tak puasa sebab apa? Dia tak puasa, tak malu makan depan orang ni. Ni kami main ni semua belah, hang tak belah. Dia tengok pegawai tu. Dia kata tengok orang lah, dia buat gitu. Tengok pegawai pun jual kok. Tak pegawai tu buat apa? Meja ni kan. Pegawai tu angkat kain ni duduk meja tu. Rupanya OKU, kaki tak ada, dua-dua. Kawan hak bawa dia tadi tu dengan kayu tadi tu, dia tu belah awal lah. Demi menyelamatkan masa depan dia pun belah. Dia ni nak turun seorang tak boleh. Kayu ada sana, kena bantuan tu. Hantu ayam tu dia belah awal dah. Dia ni duk ingat, kau mana apa kau kena van jenazah. Kalau aku pergi sekali penjara bukan boleh makan pun, reman. Kau puasa baru boleh makan. Alang-alang aku tak boleh, aku nak lapak, biar aku alang-alang aku naik van jenazah, biar aku makan dulu. Jadi kenyang pun dapat, malu pun dapat. Pakej berkembang. Hatu malas puasa tu. Padahal bukan. Allah ni suruh kita puasa 11 bulan boleh makan, sebulan dia puasa. Makan apa-apa, chicken chop ke, nak makan western ke, nak makan kuih tiaw kerang ke, hang nak makan pataya ke, gigit tayar makan pun ambil pasal. Siapa tak marah? Sebulan dia puasa. Sebulan tu pun bukan hari-hari. Hari-hari maksudnya bukan seharian. Pagi makan dah. Bantai sahur macam hang tak makan dah lagi. Macam nak meninggal dunia dah. Pukul 4.30 belahak baru kari ayam tadi pagi tu. Punya banyak makan. Tak habis lagi, cerna dalam perut. Satgi pukul apa makan pula? Buka puasa. Sunat pula diawalkan buka puasa. Sunat mentakhirkan sahur pula. Sahur kena lambat. Kita ni bukan puasa apa pun, puasa ubah waktu makannya. Selalu makan pagi, tengah hari, malam. Ada apa ke sikit minum kopi malam. 4 kali makan ya. Bulan puasa. Makan bila? Lepas maghrib. Maghrib makan dah. Lepas sembahyang maghrib tabuh lagi. Sebelum isyak dah lagi tabuh. Lepas isyak, sunat isyak sebelum tarawih tabuh lagi. Lagi 4 rakaat tabuh lagi. Lagi 8 tabuh pula. Lepas tu masa orang makan lepas sembahyang 20 rakaat dia main pula lagi. 7 kali makan. King Kong pun tak makan banyak ke tu. Bulan puasa kita jadi makan banyak pula. Kalau tidak tak banyak pula. Maksudnya tak ada apa pun puasa ni. Seminggu 2 seronok. Dah biasa dah benda tu. Dah bukan 1-2 hari puasa. Padahal puasa ni Allah janjikan pula dekat kita apa? Dapat pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan tu apa? Bukan meroyan. Tu lain. Ar-Rayyan maksud dia pintu khas untuk orang yang berpuasa. Dan puasa ni pula akan jadi syafaat esok di akhirat. Wahai Allah, sebab akulah dulu dia tak makan pagi. Ya Allah, sebab akulah dulu dia tak minum waktu pagi. Dia ada duit, bukan dia tak ada duit. Dia sihat, bukan dia miskin. Dia bukan bersamamu tak ada duit langsung. Dia okey, dia ada duit. Dia sihat, dia boleh je nak beli. Boleh je berhenti beli soya RM1.50 tu, boleh je beli. Tapi beli tak? Tak beli. Kerana apa? Kerana Allah. Kita puasa kerana Allah. Isteri pergi kerja pagi, anak-anak pergi sekolah, kita kerja shift malam. Kat rumah lepas sahur tu kita tidur, pukul 11 kita bangun, makanan ada dalam ais. Boleh je apa hangat.
Isteri tahu tak? Isteri tak tahu. Anak-anak tahu tak? Anak-anak tak tahu. Mak mentua tahu tak? Tak tahu sebab saya duduk seorang. Makan tak? Ada peluang yang sangat besar. Microwave ada, nak pangat ada, dan balik dapur ni apa periuk tu dan kita basuh balik, isteri balik dah kering dah, dia tak tahu kita. Maksudnya boleh tak makan? Boleh. Kita makan tak? Tak makan. Sebab apa? Sebab kita memilih untuk tidak makan. Beza antara orang yang tak boleh makan dan orang yang memilih untuk tak makan. Bila ada satu makanan kita tak makan, berbeza dengan orang yang memang dia tak ada makanan. Situasi kita yang puasa sekarang ni pada kita ada makanan, memilih untuk tidak makan. Sebab kita boleh korbankan rutin harian kita. Tambah di Pulau Pinang ni tuan-tuan, teh tarik sempoi-sempoi ada di kedai. Tambah roti canai pula, transfer kedai lain lah, transfer duit pula. Mana-mana lah kedai banyak lah roti canai di Pulau Pinang ni. Roti lah, si kanak lah ada. Patutnya kita boleh pergi je makan, tapi kita korbankan benda tu, kita letakkan kepentingan Islam dan perintah Allah Ta'ala di depan, maka Allah bagi kat kita apa dia? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau hang boleh ubah rutin harian hang, daripada hang puasa, daripada hang duk makan, minum dan sebagainya, hang boleh ubah, okey aku reward kat hang satu benda besar, aku ampun dosa hang. Sebab kita buat satu benda kerana Allah Ta'ala, maka Allah bagi kat kita pahala ganjaran yang sangat besar. Maka apa yang perlu kita buat hari ni adalah ambil peluang daripada Ramadan ni untuk kita buat baik sebanyaknya, untuk kita cari apa-apa kebaikan yang kita boleh buat, supaya Ramadan kita tu dia jadi Ramadan yang baik. Ramadan ni dia kira saya habaq kat tuan-tuan, kita banyak memberilah lebih bagus. Banyak memberi. Jangan mengambil banyak. Banyak saya tengok kadang-kadang 1-2 hari ni puasa ni kan, dia suka buat apa tahu? Dia pergi masjid, dia pergi surau, time orang nak buka puasa, dia pergi cari makanan yang dia rasa dia nak makan, dia ambil. Tapi dia pergi sembunyi makanan tu. Dia ambil bihun, dia buh dengan laci. Dia ambil murtabak 2, dia buh kat celah pinggan-pinggan tu. Sebab sagi lepas maghrib nak ambil makan pula. Dia main kira apa? Dia main 7.10. Sagi 7.30 dia main pula. Dia buat macam muka tak bersalah tu, buat lapar tu, beratok pula. Tadi bihun dia ambil, yang tu dah ration nak bawa balik rumah. Yang tu bekalan akhirat dia. Tapi dia dah makan dah, buka puasa tu dia makan seronok dah, dia kenyang dah, dia lupa makanan tu. Kuih dia lupa. Bila Tok Siok perasan, lepas sembahyang tarawih, lepas tadarus, pukul 11.45, 11.30, Tok Siok buat apa? Nak bersih lah pinggan semua. Angkat pinggannya, jatuh bihun sup, bihun satu. Buka laci, apa? Jumpa murtabak. Allah, kesiannya ramai orang nak buka puasa tadi tak ada benda nak buka puasa. Kerana apa tak ada apa nak buka puasa? Sebab ingat makanan habis. Rupanya makanan ada, dia suka sembunyi. Perangai ni tuan-tuan sahabat, perangai yang sangat tak baik dan tak bagus. Jangan sembunyi makanan. Kita patut beri pada masjid surau, bukan ambil makanan masjid surau ni bawa balik rumah kita. Makan tak apalah, tak makan pun, tinggal tu. 11.30 Tok Siok nak makan apa? Dia pun berumur lah, tak wani makan malam-malam. Nak simpan esok pagi, makanan tu dah tercampur kuah apa semua dah. Jangan buat perangai macam tu. Nombor 2, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, bulan puasa ni kita jangan tengok orang. Jangan tengok negeri-negara. Kita nak bagi orang buka puasa, bagilah buka puasa ni dengan hati yang ikhlas. Jangan tengok orang. Yang biasa kena di tempat kita ni apa? Bangladesh. Bangladesh akan main buka puasa dekat kita. Kita ni orang hantar makanan macam-macam. Biryani ada, nasi minyak ada,
nasi naik minyak lah, macam-macam nasi ada kat situ. Bihun pun ada. Tapi biasanya kita akan cari makanan-makanan tu simpan nak bagi kat siapa? Nak bagi kat kita. Makanan-makanan yang biasa-biasa, nasi goreng bodoh, hak jenis bau kicap saja, goreng macam tu, bau telur mata satu, goreng pukul 2:30 petang tu, hak tu kita simpan tu Bangladesh. Tapi perangai hudu bila dia main saja buat mesra. Bye, mari bye. Mana kawan-kawan tak nak main ke semua? Apa pasal main satu orang dia? Mai. Bye main sini ya. Sebab sana ada dalam hati, sebab ada sana ada nasi goreng bodoh. Ambil gaham. Biryani untuk siapa? Orang kita. Member semua mai. Member mai lepas azan pun dapat kok biryani yang sempoi. Perangai ni perangai tak bagus. Siapa saja mai, bagi makan dengan ikhlas kat orang. Jangan tengok orang. Saya pernah jumpa satu masjid yang ahli jawatan kuasa dia bukan ahli jawatan kuasa. Qaryah tu dia tak boleh tengok orang luar. Kalau tengok orang luar dia macam allergic. Dia macam kena Parkinson gitu. Dia tak boleh tengok. Dia nak kalau boleh depa yang buka puasa dekat situ. Orang Qaryah tu je. Orang luar kalau mai dia akan tengok macam kita ni King Kong baru keluar pada langit. Tiba tengok kita bawah ini. Ini mai mana pula ni? Nak perhabis makanan kita ni. Ni tempat kita. Tuan-tuan, perangai ni huduh. Siapa saja mai bagi buka puasa. Kadang-kadang kita dah siap dah. 7.30 azan. 7.25 ada satu brother tu main. Pakai badge kerja, B Brown, laptop, kelang kabut, sama ada baru balik atau baru nak pergi kerja, tapi lambat lah. Semua orang duduk di meja penuh lah. Kawan tu main, nampak nombor plate motor pun nampak V, geng Kuala Lumpur kot, Damansara punya. Dia tak kenal kawasan ni semua. Dia pun main tu, dia macam terpinga-pinga lah. Nak ambil pinggan kat mana, nak ambil kurma kat mana. Makanan pun dah habis. Ketika ni kita kena buat apa? Jangan semua orang tengok dia macam drama. Semua orang ditengok dia tau macam drama. Tengok dia ni nak buat apa lepas ni, dia ni nak buat apa. Kita sebagai ahli jawatan kuasa, bila tengok macam tu, terus kita panggil abang, mama duduk sini mai. Cakap kat dia, ambil satu bekas. Tuan-tuan ni kita bubuk habis dah, mari kita buh seorang sikit satu camca bagi kat abang kita ni, bertindak sikit. Kawan tu ambil buh satu camca. Lepas tu dia ni ada murtabak sikit, koyak bagi kat dia ni. Makanan apa yang ada, hang create satu makanan yang boleh dia ni nak makan. 7.30 hari nak pergi cari tak makan kat mana. Nasi ada, kita dah buh dah. Kita fikir ini Allah hantar ujian kat aku. Ambil separuh nasi tu, ambil lauk sikit, bubuh kat dia, share, biar dia dapat satu makanan. Itu jemaah yang baik dan ahli jawatan kuasa yang baik. Daripada kita duk pakai duk usah dia. Semua duk tengok dia. Hang bangkit ambil ayak kat dia. Jadi saya AJK nak duk mana? Kalau saya bagi kat dia tempat. Hang duklah mana-mana pun. Sebab apa? Sebab ni kan masjid ni kan hang AJK. Hang tahulah di pejabat nak duduk kat mana orang. Biar duduk mana-mana pun dia akan tahu apa. Bagi kat dia. Jangan ingat ni tempat kita je. Ada orang masa dia cedok nasi tu, kalau dia tengok orang lain dia dah mai dah, lepas ni mai dah. Mana mai tak tahu, mai duk tang ni pula makan. Tu perangai tak baik lah tuan-tuan yang buat tu. Man fattara saiman, siapa yang bagi orang buka puasa. Bagi tu bukan termasuk dengan negeri negara, tak apa siapa mai pun. Macam masjid USM ni, saya selalulah cakap baguslah. 1,000 orang buka puasa. Berapa orang Ustaz? 2,000 orang. 2,000 orang buka puasa tuan-tuan. Mailah hang negeri mana, negara mana ke, hang kaya ke, hang miskin ke, kami bagi makan ke hang. Tu masjid belakang, masjid PKK, tu port student lah tu. Takkan nak marah. Mai tak apa. Kita cari duit tak mana yang ada, bagi makan. InsyaAllah Allah bagi barakah. Kita jangan kira orang. Sebab masa kita ambil duit masjid, duit surau, kita tak pernah bagi tahu kata anak Qaryah yang boleh derma. Ada. Kita boleh tabung di situ, kita boleh. Hanya anak Qaryah boleh menderma di tabung ini.
Anak orang di luar Korea dilarang derma di tabung ini. Cuba hamba macam tu. Dia buat? Tak boleh. Main nak sebat, semua orang main duit hang sebat. Main tak nak bagi balik, dia ketak kata. Masjid-masjid sekarang ni tuan-tuan, level kita bukan bagi makan orang Islam dia. Orang bukan Islam pun duk tunggu-tunggu tepi jalan, dia panggil main makan buka besar. Tu masjid Syekh Yusof saya pergi duduk buka besar tu. Ada Cina anti, apek Cina. Ni. Apek tu pegang plastik macam ni. Plastik apa dia tahu, tak ada apa pun, dia sayang sangat plastik tu. Sayang tak anak dia bagi ke apa. Dia duduk kat luar tembok tu, dia tengok. Masa tu Syekh Nuruddin main petang tu. Special lah masjid masak tu. Dia duduk situ tengok anti India seorang, uncle seorang, adalah semua gelendangan gitu duduk tengok makanan. AJK ni panggil dia apa? Mai. 3-4 orang. Depa pun kata kami ke? Mai. Dia main. Dia takut-takut lah. Uncle India tu pakai selok pendek. Anti lah. Memang tak pakai tudung lah. Main macam tu dia. Masuk tu. Dan yang lebih mengagumkan pada dia, mereka bagi makanan yang sama bagi kat tetamu. Mereka ni beratok sama juga makan. Mereka ambil makanan tu, duduk atas meja, ramai-ramai nak makan makanan yang atas meja tu. Ada lagi 10 minit nak azan. AJK kata tak apalah, makan dulu lah, tak apa, hampa tak usah. Dia kata tak apa, kami nak dengar menyanyi dulu. Azan lah. Bila azan kita makan sama-sama, katanya supaya kalau azan makan sama-sama. Maknanya orang dah level bagi makan orang bukan Islam dah. Kita sama-sama Islam, tak kira lah negeri mana, tuan-tuan student beribu-ribu macam-macam negara tu ada. Tak kira lah, AJK lah tak utamanya. Jangan kira apa tu, bagi ke orang. Nabi SAW dalam bulan puasa ni ajwadu min rihil mursalah, lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Macam aircon kita ni lah tuan-tuan. Aircon kalau dia main macam kipas atau aircon, dia kena kat semua orang. Saya kena, muslimat kena, tuan-tuan kena, semua orang kena. Dia tak kata aircon masjid ni untuk penceramah je kena. Tak. Aircon masjid ni untuk ahli masjid je kena. Tak. Siapa saja semua kena. Mak Nabi jenis tak kira, bagi pemurah tu macam angin. Kita punya pemurah di bulan Ramadan tu kita tengok orang pula. Kita start daripada ni, kita buatlah satu perubahan dalam kehidupan kita supaya kita lebih hargai Ramadan tu. Balik kita dalam seminit 2 lagi saya nanti habis. Saya ulang balik. Waktu sahur jangan tinggal tahajud. Waktu sahur jangan tinggal nama dia adalah istighfar. Aku hampir-hampir menurunkan azab pada penduduk muka bumi apabila aku melihat orang yang imarahkan rumah aku dan istighfar waktu subuh, maka aku elakkan azab aku daripada dia. Maknanya orang yang istighfar waktu subuh ni, dia penebat azab Allah Ta'ala. Azab nak turun disebabkan dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan jangan tinggal amalan yang kita sebut. Kalau tuan-tuan lupa lah hak saya cerita daripada awal ni semua lupa, satu je jangan lupa apa dia. Jangan lupa istighfar waktu subuh tadi tu, kerana dia adalah nilai yang sangat besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi saya rasa ada sampai situ saja. Cuma saya ada satu makluman saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Officially kuliah kita habis lah di sini tu. Sebab saya tengok tuan-tuan pun nampak macam dah letih dan mengantuk dah. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat nak balik lena dah. Tengah ceramah pun banyak ramai dah lena dah. Jadi kalau saya ceramah lagi, adalah aku tinggal seorang dengan orang yang duduk live ni je dengar. Lain semua lena gitu je. Okey. Saya maklum dekat tuan-tuan satu peluang lah yang boleh saya nak bagi dekat tuan-tuan untuk pembinaan surau. Tuan-tuan tahu ada Old Town White Coffee Bayan Baru? Tuan-tuan tahu ada Sani Cakotiau Bayan Baru? Betul-betul di depan Sani Cakotiau tu ada satu surau. Perasan tak?
Tak tahu tak, kami tak tahu. Kami kuih tiaw kami tahu, surau kami tak tahu. Itu saya abang tu. Sebab ramai orang bila dia pergi makan, dia lupa benda-benda lain. Sama macam Masjid Syekh Usuk lah. Tahu Masjid Syekh Usuk? Masjid Syekh Usuk ni tak mana ustaz ni. Dalam Datuk Keramat tu, kan ada market, tak apa nampak lah ustaz. Hantar nasi kena cherry. Tahu? Ni, J-Boy, masjid tu dalam tu lah, tepi tu ya. 18 langkah sampai dah. Dia tanya kita, ada masjid kat situ? Maksudnya dia punya fokus tu lah ke darah ya, dia tak tahu apa. Jadi surau ni dia ada dekat mana? Betul-betul berhadapan. Surau tu tanah PDC. Pihak surau sewa ranjau. Tahu sebab apa? Sebab sewa setahun RM10 je. Tu pun PDC kata tak payahlah ustaz, kami bayar. Syarat je nak kena bayar. Sewa macam tu lah, sewa. Maka akhirnya dalam kawasan dekat belakang PICC tu ada satu perumahan duk buat, perumahan 3 tingkat. Di hujung perumahan tu ada satu lot unit banglo 780,000 di-burn, bukan satu unit, 2 unit banglo yang ada di hujung tu dihilangkan oleh pemaju daripada plan untuk buh surau di situ hujung tu. Tanah tu dah serah pada Jabatan Agama untuk wakaf. Kemudian pencarian duit ni jalan. Cukup lah. Nampak macam satu peringkat cukup. Buat untuk panggilan kontraktor main buat pemilihan apa semua. Mereka pun mula buat. Jadi dah. Surau ni dia bentuk macam ni dah. Sama dah macam ni dah. Cuma sekarang ni tak siap dalam 90-95% macam tu lah. Tinggal nak make up sikit, nak blusher sikit, nak lipstick sikit, nak sikat rambut sikit, macam tu je. Tinggal nak siap macam tu dah lah. Saya rasa raya tak boleh guna. Mungkin bulan 6, bulan 7 macam tu kot, insyaAllah lah boleh guna dah. Sekarang dia kira nak potong apa pipe tanah buat pembentungan apa semua situ lah. Cuma sekarang ni dalam sepanjang bulan puasa ni, saya run untuk kutipan ni lah, lebih kurang 200 ke 300 ribu yang masih berkurangan. Jadi saya nak buka peluang pada tuan-tuan dua lah. Satu, pagi ni siapa nak infak fi sabilillah boleh, tapi saya tak bawa tabung. Boleh ke Ustaz pinjam sejadah saya? Lagi sejadah ni tuan-tuan buh tang tu, sambil-sambil tuan-tuan jalan, tuan-tuan lempak lah semua. Kalau boleh, beg duit tu baling terus. Ambil IC dengan lesen je. Beg duit baling. Pastikan ada duit lah. Dengan beg duit reput saja, penat aku nak pergi buang tu sampah pula. Dan saya tengok budaya orang perempuan sekarang ni, derma dia bukan duit lah. Dia dah main level barang kemas. Gelang. Saya pernah dapat cincin, pernah dapat loket. Subang dia buka celah telekung Siti Hadijah tu, dia lempak tu. Dia buka lagi, dia lempak. Habis dia tak tahu nak buat apa. Dia gabui pula telekung kawan sebelah tu, ambil pula telinga kawan tu pula. Dia tak siapa pula ambil subang tu. Sebab orang perempuan ni dia pandai lah. Sebab apa dia pandai? Dia kata malas dah aku tinggal, aku meninggal esok, suamiku menikah lain, semua barang aku pohkong, kingkong semua boleh kat baru. Baik aku cari terima akhirat, dia bubuh dalam tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, iklan ni saya tinggal dekat tuan-tuan lah. Pagi ni tuan-tuan nak bagi, boleh bagi. Allah Ustaz tak apa. Baru ni mak menakan saya, dia kata dia duk cari orang, dia nak bagi derma. Jadi disebabkan tu mak mentua saya ada duit, dia kata dia nak bagi. Tapi dia tak tahu, kadang-kadang takut nak bagi pembinaan surau. Lokasi ni tuan-tuan boleh pergi lah. Sambil-sambil pergi bazar Ramadan Bayan Baru, boleh kono pergi tengok surau tu. Tahun ni lah Ustaz Abang tu. Dia punya kerawang-kerawang semua dah siap dah. Luar nama surau semua ada dah. Jadi tuan-tuan yang pada pagi ni nak derma, ambil semangat dan inspirasi pada Ramadan. Bagus. Al-Fadhil Ustaz kita ada lempar sejadah. Tapi tuan-tuan yang pergi semayang duha pula tahun tu. Bos dia dah, kami semayang duha, ni orang tak derma pula. Okey, kalau dalam amount tuan-tuan yang agak banyak sikit, tuan-tuan yang kata, alamak Ustaz tak abang, saya nak bank in lah. Boleh. Tangkap gambar ni, tuan-tuan boleh bank in.
Lagi senang, saya tak pegang duit, dia tuan-tuan bank intoi. Ataupun tuan-tuan kata, alamak, saya tak ada. Tapi ada kawan saya, pakcik saya dekat Kuala Lumpur. Rasanya dia nak derma. Saya rasa dia duk cari tempat. Dia memang datuk mana-mana contoh. Boleh tuan-tuan hantar je nombor ni kat dia. Dia boleh hantar mai dekat kita. Boleh. Ni kod-kod gang live ni nak buat screenshot ke apa-apa. Boleh ke? Okey, itu saja yang saya boleh cakap dengan tuan-tuan. Terima kasih. Walaupun tersengguk-sengguk mengantuk, tuan-tuan tetap tunggu juga. Dan saya nak bagi tahu kat tuan-tuan satu benda. Saya ada kuliah bulanan di sini. Betul ke? Betul lah. Dan aku kuliah tak main tengok drama kat rumah. Setiap hari Rabu minggu kedua. Setiap hari Rabu minggu kedua saya ada kuliah tetap di sini. Kitab pun nak habis dah. Punya lama aku mengajar. Jadi siapa yang tak tahu boleh ramai. Ramai juga yang sedang selalu ikuti kuliah bulanan tu. Jadi saya harap lepas-lepas ni tuan-tuan mai lah kuliah. Ceramah ni dia macam Coca-Cola ya, semangat sat ya. Ambil Coca-Cola, kocok-kocok tu buka. Keluar. Lepas tu dia semangat, dia hilang gitu. Jadi merepek gitu ya. Dia nak stabil ni dia macam kena mengaji baru dia maintain itu. Semangat ceramah seronok gitu. Duk main Coca-Cola tak ada kerja. Kecil manis gitu hari-hari duk minum Coca-Cola. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.